Astagfirullahaladzim, Allahumma syahli wa syahli Allahumma syahli nadina wa syahli. Surah An-Nisa ayat yang ke-19. Surah An-Nisa ayat sekau insya-Allah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberi taufik oleh Allah untuk kita membaca satu ayat daripada surah An-Nisa ayat 19 untuk kita mari mengenali pengertian dia dan maksud dia dan juga untuk kita tadabbur pada isinya supaya kita dapat ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ganjaran pahala, rahmat dan juga hidayat kepada siratal mustaqim insya-Allah taala. Dalam ayat ini mari kita dengar makna dia dulu insya-Allah. Makna dianya, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan dengan jalan paksaan, dan janganlah kamu menyakiti mereka dengan menahan dan menyusahkan mereka, kerana kamu hendak mengambil balik sebahagian dari apa yang kamu telah berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah kamu dengan mereka, isteri-isteri kamu itu, dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu merasai benci kepada mereka disebabkan tingkah lakunya, janganlah pula kamu terburu-buru menceraikannya, kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu sedangkan Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak untuk kamu. Itu makna dia. Jadi ayat yang kita sedang nak belajar, nak mengaji ni, ayat yang berhubungan dengan perancangan Islam dalam nak angkatkan taraf orang-orang perempuan. Orang perempuan Allah Subhanahu wa taala
Jadi dia satu makhluk yang serupa juga dengan orang lelaki. Tu. Allah Subhanahu wa taala ayat dalam Quran kata, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa." Hei orang-orang manusia, takutlah kamu kepada Tuhan kamu. Tuhan mana? Iaitu Tuhan yang mencipta, menjadikan kamu daripada diri yang satu. Siapa dia diri satu? Iaitu Adam. Kamu ni masuk lelaki, masuk perempuan. Orang lelaki Allah Ta'ala jadi daripada Adam asalnya. Dan begitu juga orang perempuan Allah Subhanahu wa taala jadi pada Adam juga. Buat tengok apa ni, wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah jadi daripada diri satu tu Adam tu zawjaha, isterinya. Ayat mula-mula kita baca daripada surah Nisa tu. Mana orang perempuan juga dijadi oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama makhluk manusia. Bukan orang perempuan ni binatang, bukan orang perempuan ni bukan orang dak, dia orang juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia nak akad mutu taraf hidup yang mulia kepada orang perempuan. Setelah mana orang perempuan ni pada zaman jahiliah dulu, zaman yuk konti Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma pre Islam, kedudukan orang perempuan ni rendah dihina, dibuat semacam bukan manusia. Atau kita panggil bahasa kita ni manuti manusia tam. Macam manut bukan manusia dah. Itu maknanya tanak stanak kong puying dalam sangkum jahiliah dulu. Jahiliah ni makna satu masa sebelum kedatangan Islam, yang mana cara hidup mereka itu banyak yang nyalahi peraturan hidup yang molek. Mai mi rabiat, mai mi witnai, kad ajaran yang mulia, mai mi akhlak lain-lain. Orang jahiliah dulu yang dia tu buat sesuatu, melakukan sesuatu yang tidak betul dengan ajaran, dengan fitrah manusia. Di antaranya perempuan. Perempuan ni ambil pada anak, isteri, ibu. Lagu mana anak? Anak ni dalam Quran ada sebut, sesetengah kabilah. Ya, orang Arab ni hidup pasang berkabilah. Lai-lai klum, lai-lai kot, lai-lai arai pau. Kabilah tu kabilah ni, bani tu bani ni. Jadi sesengah kabilah tu dia buat hina kepada anak perempuan. Lagu mana bila dia buat anak mari, dia nanti tengok dulu anak nak tubik ni anak jantan ke anak betina, anak perempuan ke anak lelaki. Tu. Kalau dia tahu kata anak perempuan, maka dia ambil anak tu di kambuh. Fan ke apa mai? Fan pen dulu. Hidup dulu. Tu. Kamu hidup. Anak tak ada tengok lagi dunia lagu mana nikmat Tuhan atas dunia ni. Tapi oleh kerana dia benci, dia tak kena, tak suka. Kamu mai cop. Lo puing mai cop. Tak kena. Ya kamu. Tu. Dalam Quran sebut apa? Dalam suatu takwir kan? Wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Apabila anak-anak kecil yang dikambuh dalam pasir, pada pasir, dibawa anak dia gali, kadang-kadang gali dulu ada juga, dia gali belai-belai dah. Gali belai-belai buat tahu kata anak dia anak perempuan, tubik lalu dah buh dalam lubang kambuh lalu.
Tak sewi tengok, dia sendiri pun tak nak tengok. Beci, wasa tak kena, wasa kriat tengok anak perempuan. Itu zaman dulu tu. Bi ai zambin qutilat, apa dosakah dia tu, anak kecil tu dibunuh dia? Dosa gapo dia? Mibab dah. Ada dosa ke dia? Budak batu baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anak-anak yang baru lahir dilahirkan di atas fitrah, suci bersih. Mibab. Mengkap supaya apa? Supaya kapah, supaya kain putih, baju putih. Tak ada dosa pun. Tapi oleh kerana kuam kelihatan lu puying, maka dia bunuh. Tu. Bunuh hidup-hidup bagi. Sebab apa? Dia tak kena temailah sangkum jahiliah. Bang sangkum jahiliah najuk nan kau macam duk puying tu. Sebabnya dia kata perempuan ni lemah. On air. Tak pupong kabilah kau mai dai. Capai tam songkram kau mai dai. Nak pergi perang pun tak boleh, nak pergi pertahankan kabilah dia pun tak boleh. Nak suruh kerja pun berat-berat pun tak boleh. Tu. Jadi tak gunalah. Kalau taruh pun tak guna. Bahkan jadi hina kepada puak dia pun. Bawa satu kehinaan kepada keluarga dan kepada kabilah tu. Bawa anak lelaki dia suka. Dia suka sebab apa? Sebab boleh guna pakai dalam hidup dia, boleh buat kerjanya, bila jadi perang boleh hantar pergi perang lawan pertahankan kabilah dia, puak-puak dia tu. Sebab tu dalam Quran sebut al-mal wal banun. Harta dan anak-anak. Banu ni mana ibnu, anak lelaki lah. Kalau aulad ni masuk lelaki, dia masuk perempuan. Innama amwalukum wa auladukum. Aulad tu, walad tu makna masuk bin dan masuk zakar, masuk laki dan masuk perempuan. Tapi biasanya jadi uruf, jadi prak peni, panggil anak tu walad, ya walad. Walad ni masuk orang lelaki, masuk orang perempuan. Tapi jadi satu uruf bagi orang Arab, bila nak panggil anak dia hak lelaki panggil walad. Kalau anak perempuan panggil ya bin, hey anak perempuan. Nak beza situ ya. Tapi walad ni masuk makna dia anak lelaki dan juga anak perempuan. Jadi dia suka kepada anak yatim lebih daripada anak perempuan, sehingga dia tu bila lahir baru anak dia pergi bunuh, kambuh daripada pasal cara hidup-hidup. Itu nak ayat tu kedudukan stana pap kong luk huying nai sangkum jahiliah. Tak ada nak hidup tak boleh. Mai misit tidak mi ciwit dai. Bunuh. Tapi bukan semua kabilah, bukan semua bani, bukan semua puak-puak jahiliah ada juga hak mulia. Ada juga hak sayang pada anak perempuan dia. Lepas tu kalau itu tak ada perempuan tu. Ada hak hidup maka dia berkeluarga, boleh bersuami, boleh anak, banyak boleh anak. Tapi nak ayat ada juga mi nai sangkum kong jahiliah batnan ti macam lu pui. Isteri pula begitu juga isteri. Anak dihina dah, bawa isteri pula dihina pula dah. Mana dihina? Di antaranya ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan dengan jalan paksaan. Ya ayyuhallazina amanu ni khitab kepada wali lah, pok. Pok atau orang yang tanggungjawab kepada anak perempuan dia tu yang menjadi isteri kepada seseorang tu. Jadi cerita dia nya sebab tu ayatnya puasaan ni jugalah lebih kurang kerana dia nak ayat masa jahiliah dulu. Masa jahiliah dulu ni apabila seorang suami mati, dalam keluarga mana-mana bila dia mati tinggal isteri dia. Tinggal isteri dia, maka isteri dia tu seolah-olah saka. Sepasaka juga.
Bukan kata duit, bukan kata tanah, bukan kata rumah, bukan kata kebun jadi pesaka. Orang pun jadi pesaka juga. Di sisi masyarakat jahiliah dulu. Habis tu lagi dengan tarisun nisa. Kamu mempesakai, mewarisi akan orang-orang perempuan dengan jalan yang paksa. Jadi sebab turunnya ada beberapa sebab. Setengah padanya bila suami itu mati, tinggal isteri. Nah, pihak lelaki, aulia, pihak zauj, pihak suami itu, mari. Mari nak buat, emo pun kalau dia setuju, dia menikah. Kalau dia setuju dengan isteri hak lek waris dia tu, waris dia hak mati tu, suami mati tu, kalau dia setuju dia menikah, dia kahwin dengan dia. Kalau tak setuju, dia cari orang, cari orang menikah dengan dia. Cari orang, dia kena bayar sinsot, bayar mohon, bayar sodak, bayar apa, mas kahwin. Mas kahwin tu dia ambil dia. Tu dia ambil dia. Jadi tak lebih hak main miskin. Orang perempuan tu tak ada hak pada pesaka hak suami, dan kalau dia kahwin baru pun tak berhak untuk nak terima mas kahwin tu. Boleh kepada pihak wali sebelah suami itu. Jadi sebelah isteri tak ada boleh nak buat apa, tak ada hak. Itu salah satu surah gambaran yang berlaku dalam masyarakat jahiliah. Apabila seorang suami mati tinggal isteri, maka isteri itu jadi seolah-olah supaya pesaka. Itu kedudukan orang jahiliah dulu. Teruk dah. Tapi alhamdulillah, inilah ayat ni Tuhan nak akad orang perempuan supaya menjadi orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi setaraf dengan orang lelaki. Ayat sebelum ni kita mengaji dah bahawasanya orang perempuan dia juga berhak untuk terima saka. Walaupun dia boleh sebagian, orang lelaki boleh dua bagian, kerana Allah Subhanahu Wa Taala tahu kewajipan beban ni orang lelaki suami yang mana dia tu berat, dan dia kena belanja, dia kena kerja untuk nak beri kepada keluarga. Maka Allah Ta'ala yang menetapkan dalam masalah pesaka, lizzakari hazzu misli apa hazil unsaya, misli hazil unsaya ini. Bagi orang lelaki dia boleh habuai sama dengan habuai dua orang perempuan. Orang lelaki boleh dua gie, orang perempuan boleh satu gie. Adalah kerana orang lelaki itu dia bertanggungjawab yang lebih daripada orang perempuan dalam masalah rumah tangga. Itu di antara Islam nak memuliakan, nak akadkan kedudukan orang perempuan apa yang telah dilakukan oleh orang jahiliah dulu. Berlaku kezaliman, berlaku ketidakadilan terhadap orang perempuan, baik anak maupun isteri. Itu. Ada setengah riwayat katanya, iaitu apabila seorang suami mati tinggal isteri, maka orang pihak laki ni, waris pihak laki tu, hak wasa jadi pemimpin sikit tu, jadi berkuasa sikit tu, ambil baju dia, ambil kain dia, pergi lepas atas tubuh isteri hak suami dia mati. Lepas tu mana jadi sikti hak dia dah, jadi hak dia dah. Tu tak boleh orang lain, tak boleh. Orang lain tak boleh nak mana-mana dah. Jadi dialah berhak, baik kalau dia nak berkahwin sepuasa ni juga, maupun dia nak kahwin dengan orang lain, atau kalau tidak dia nak dia kurung dalam rumah, kurung sama, tak boleh tubuh mana siapa isteri itu mati, isteri hak suami mati itu mati, mati dia tinggal pesaka, dia nak pesaka dia pula. Jadi tujuan yang besarnya dia nak ambil harta benda. Tu nak ambil pesaka peninggalan bagi isteri yang suami mati tu.
Itu nak ayat kata teruknya masyarakat jahiliah dulu. Maka kita alhamdulillah orang-orang perempuan baik, anak maupun isteri, Islam telah angkat kita ke derajat yang tinggi, yang sama dengan orang lelaki, kerana sama-sama jadi makhluk Allah Subhanahu wa taala dan makhluk manusia. Nabi pun wayak dalam hadis dia kata an-nisa'u syaqa'iqur rijal. An-nisa'u syaqa'iqur rijal. Orang perempuan itu adalah sanak saudara bagi orang lelaki. Sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala, sama-sama Tuhan jadi daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kedudukan orang perempuan yang Islam akad daripada patak bumi. Anak daripada kena kamu, kena bunuh hidup-hidup kepada menjadi orang dan hidup yang mulia. Boleh buat amal sama ya. Kalau orang lelaki kena semaya, orang perempuan pun kena semaya juga. Kalau orang lelaki kena puasa, maka orang perempuan pun kena puasa juga. Kalau orang lelaki buat baik masuk syurga, maka orang perempuan juga buat baik masuk syurga. Bukan kata orang lelaki saja dak masuk syurga. Orang perempuan pun Allah wisitik kau sawandai masuk syurga boleh dengan syarat-syarat yang Tuhan telah atur kepada hamba-hambanya. Di antaranya innal ladzina amanu wa 'amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, maka untuknya diberi kebun-kebun dalam syurga yang berlari di bawahnya sungai-sungai. Allazina amanu wa 'amilus solihat, siapa dia? Masuk lelaki, masuk perempuan. Walaupun khitab dia, khitab amanu ni khitab orang lelaki, kecek dengan orang lelaki, tapi kaedah dianya masuk juga orang perempuan. Kerana ghalib ditaghlib dia panggil. Ghalibnya Allah Taala sebut ada juga Tuhan sebut. Pasal dua selalu ada. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat, hingga beberapa sifat bagi orang lelaki orang perempuan yang akan mendapat keampunan pada Allah Subhanahu wa taala dan akan dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebut orang Islam lelaki, orang Islam perempuan, orang Islam beriman, orang perempuan beriman, orang lelaki yang taat, orang perempuan yang taat. Adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Tuhan sedia untuk mereka itu keampunan dan juga pahala yang besar. Pahala yang besar ada. Nak cak sawan. Itu kita nak ayat hari ni, pagi ni, katanya Islam adalah agama yang memuliakan orang perempuan, dan orang perempuan adalah makhluk yang dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam. Anak Adam masuk lelaki, dia masuk perempuan. Bahkan masuk juga orang beriman dan orang tidak beriman. Asalnya dia menjadi manusia. Kerana manusia ni makhluk yang lebih, yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih pada makhluk-makhluk lain, daripada binatangnya, cakrawalanya, daripada bumi, daripada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Itu kita kena rasa kata kita ni adalah orang yang dimuliai oleh Allah, sama ada orang lelaki dan orang perempuan. Mudah-mudahan kita faham ayat ni. Sekarang ayat ni dulu hari ni, insya-Allah taala. Nanti kita sambung pula untuk kita mempelajari dan tadabbur seterusnya dalam ayat yang 19 suratul Nisa, kerana ayat ni memberi satu harapan, peluang, harapan kepada orang perempuan, dan memberi perasaan gembira, syukur. Oleh itu mari syukur. Mari kita syukur nikmat Allah. Mari kita syukur ajaran Allah Subhanahu wa taala yang beri kepada kita satu kemuliaan dan kehormatan yang boleh kita hidup mulia sama ada di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah taala. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.